Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sorry saya jelas tak? Okey, clear. Dengar suara saya? Okey. Dengar. Okey, kita berkati sesi kita malam ni dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi alhamdulillah bersama saya certified trainer Encik Amir dan juga kita punya tetamu malam ni Puan Mira Taha. Puan Mira Taha, penulis e-book Breastfeeding A to Z dan juga lagi satu saya sedang menatap PC depan ni. Berpantang tanpa stres. Ada dua ke ada lagi Puan? E-book. Ada lagi. Saya ada juga tulis buku apa cara mudah menjaga pendapatan dengan menulis di Facebook dan satu lagi buku copywriting. Ah, wow. Tiga Itu perancangan semua copywriting. e-book yang dah publish tu? Ya, yang dah publish. Alhamdulillah. Tahniah. So kita nak bersembang pasal e-book font-font apa yang dah diterbitkan lah. So sebelum kita nak Ya. bersembang pasal e-book, kita nak mengenali dulu siapakah Puan Mira Taha ni. Sebab kalau ikut dari data dia, mantan UiTM juga Saya UiTM juga Betul. Jauhnya Kota Kinabalu. Ya, saya Kota Kinabalu saya buat diploma kat sana tahun Ha. 2004 sampai 2007. Lepas tu sambung dekat Shah Alam sampai 2010. Wah, maknanya kita sama batch lah Puan. Saya pun sebenarnya waktu Puan tu, saya Meskom. Tengok Ah, umur pun sebaya sebenarnya ni. Saya Meskom. Saya kalau dulu tu komander Kesatria. Ah, the company. okey. Company Sebab saya bukan tak masuk Satria. Tak masuk Saya keluar. Saya sem satu je saya ambil Satria. Lepas tu saya keluar tak nak ambil lagi Satria. Kalau geng komander kenal lah kot. Ini betul lah orang cakap. Waktu 2007 pun saya kat Shah Alam. Saya diploma dekat Arau kan satu. Waktu 2004 sampai habis dekat Puncak Dana. Degree dekat Shah Alam lah. Dekat yang Sport Rec dengan Meskom kan. Saya sempat lah duduk pulai kolej-kolej teratai lah. Tapi sama batch ni, betul ni sama batch ni. 2007-2010, kita habis 2009 macam tu kan, betul tak? Betul. Ya tu. Maknanya Shah Alam ni betul ni. Tinggal lagi waktu tu kita tak kenal. Okey. So, saya serah pada Puan Mira terus. Macam mana boleh terlibat dengan e-book? Sebab kalau ikut sini, biologi. Lepas tu, kimia gunaan. Tapi yang tulis ni pula rasa macam bukan bidang kimia biologi ni. So, saya serahkan kat Puan Mira. Macam mana perjalanan hidup jadi penulis e-book lah. Bismillah. Okey, so sebenarnya saya macam juga orang lain lepas dah graduate, saya kerja, lepas dah kerja, kahwin. Tapi lepas dah kahwin, lahir je anak pertama, saya berhenti kerja, saya duduk di rumah. Jadi bila kita dah start duduk kat rumah tu kan, mula-mula boleh lah kan, tak buat apa-apa, jaga baby je. Tapi bila dah lama-lama tu rasa macam panas lah juga kan, asyik duduk rumah je, tak ada income. So start daripada situ saya memang mula buat macam-macam lah, online, buat perniagaan online, macam-macam. So dari situ saya macam jadikan menulis ni sebagai satu terapi. Tapi saya tak adalah menulis macam bagi orang tengok. Biasanya saya tulis untuk saya simpan sahaja dan sesekali barulah saya menulis kat Facebook, saya sharing apa-apa ke, okay. Dan pada tahun 2010, masa tu saya memang betul-betul, bukan 2016, sorry. So masa tahun 2016 tu, masa tu anak saya yang first tu dah besar. So dan saya tengah mengandung anak kedua. Jadi masa tu saya rasa macam saya nak buat something lah yang saya boleh bantu. Tapi apa dia? Dan saya ni adalah seseorang yang suka melibatkan diri dalam kerja-kerja yang melibatkan macam enriching women's life semua tu.
Jadi Okay. saya nampak satu iklan untuk kursus untuk jadi breastfeeding peer counselor. Jadi saya join kursus tu, dan sejak saya join kursus tu saya jadi cikgu menyusu. Saya ajar orang macam mana nak menyusukan bayi. Jadi dan memang sejak saya mengajar orang, saya rasa macam saya kena tulis buku sebab saya rasa macam tak cukup kalau saya hanya mengajar tu buat kelas sekali-sekala macam tu. At least kalau beli buku, kalau orang tu dia tak pergi kelas ke apa, dia boleh baca buku. So memang saya dah tulis buku. Buku tu memang saya dah kurang lama sebab saya tak tahu saya nak publish macam mana tahu buku kan. Dan bila saya tahu tentang MSCA ni, barulah saya macam okay, why not saya jadikan buku ni sebagai ebook, dan situlah permulaan dia. Itu kalau ikut tahun bila lah. Tarikh ni sebab saya join MSGA 25/10 last year lah. Puan berapa bulan? Ingat tak? Saya bulan 12. Oh, junior sikit lah. Okey. Kursi yang puan duduk tu macam gamer juga ke macam ni? Tak, adik saya dia tu memang toki game. So saya minta kursi dari dia. Okey. So kita nak bercerita terus pada ebook one by one. Okey, kita nak mula dari mana? Berbantang dulu kot. Berpantang tanpa stres. Ni pasal apa? Bismillah. Okay, berpantang pada stres ni saya tulis kemudian breastfeeding A to Z tu dulu. Tapi kenapa saya keluarkan berpantang tanpa stres ni? Sebab saya nak satu buku yang macam boleh complement buku breastfeeding A to Z tu. Dan berpantang tanpa stres ni buku free ebook je. Siapa-siapa je boleh download. Okey, Jadi ni free ebook. Okey. So nak tahu 5 tip mudah tu boleh kongsikan tak puan? Apa 5 tip mudah tu? Okey, 5 tip mudah sebab saya tulis ni adalah berdasarkan pengalaman saya sendiri sebab dah pernah berpantang 2 kali. Lepas tu sebab pengalaman saya sebagai cikgu yang mengajar menyusu, masalah-masalah yang orang selalu datang pada saya compile, dan dari situlah saya dapat idea untuk tulis apa tips-tipsnya. So tips yang pertama memang majority masalah dan majority stress dalam pantang ni ialah masalah menyusu. So macam saya rasa 80% masalah stres dalam pantang ni adalah punca dia masalah penyusuan. Baby tak nak menyusu, baby tak lagi nak menyusu, ibu ada masalah luka puting dan sebagainya. Jadi tips pertama memang saya sangat-sangat sarankan pada ibu yang tengah mengandung, bukan ibu je, ayah juga kena ambil tahu dan belajar tentang penyusuan. Itu adalah tips yang pertama. Lepas tu tips yang kedua ialah merancang. Okay, dan sebab biasanya bila kita cakap pasal baby ni kan, orang selalu persediaan ialah apa? Beli baju, beli base mandi, semua benda tu je. Tapi persediaan ni sebenarnya kita kena buat daripada trimester pertama, kedua dan ketiga. Jadi dalam buku tu saya ada kongsikan secara detail trimester pertama nak buat persediaan apa, trimester kedua nak buat persediaan apa, trimester ketiga nak buat persediaan apa, dan saya kongsikan juga persediaan tu bukan sahaja dari segi kita kena belajar apa barang-barang yang nak kena buat, tapi saya kongsikan juga macam mana ibu-ibu boleh buat persediaan dari segi kewangan untuk nak menyambut baby tu lah. Jadi memang saya ada dalam buku tu, memang saya ada cerita lah tentang macam mana nak tabung untuk apa, yang penting dan sebagainya. Lepas tu tip yang nombor 3, kita ni jangan rasa macam kita boleh buat semua benda. Tips nombor 3 saya simple je. Kita memang kena minta tolong orang. So jangan rasa macam aku tak nak lah, aku dah tahu aku boleh buat sendiri, tak nak minta tolong. So tips yang ketiga ni memang simple, minta tolong orang. So tips yang keempat pun dia berkait juga dengan tips yang nombor 3. Okay, persediaan tu suami dan isteri lah memang kena ada dekat dalam page yang sama. Jangan suami nak macam ni, isteri nak macam ni, macam tu. Dan tips yang terakhir ni sebenarnya
tips yang dia dengar dia mudah, tapi ramai yang sebab dia tak dapat pegang benda ni, jadi dalam pantang dia stres. Iaitu dalam pantang, bila kita dah ada anak, hidup kita memang akan berubah. Kita memang takkan dapat tidur macam kita tidur sebelum kita ada anak. Kita memang takkan dapat tengok TV macam sebelum tengok TV macam sebelum kita ada anak. Pengalaman 3 orang anak Wan, saya rasa. Kan? So memang terima hakikat. Tips saya yang kelima memang kena terima hakikat hidup memang berubah. Betul. So lagi cepat kita terima hakikat, lagi cepat kita tersedar dari realiti dan kita tak akan rasa stres lah sebab memang hidup macam ni. Macam tu. Betul. Dia mungkin yang saya boleh kongsikan di pihak seorang lelaki atau suami lah dia kan. Sebab benda ni dia tanggungjawab. Dia sebab kita selalu cakap drama pukul 7, kita baca novel, kita tengok movie. Benda-benda yang indah-indah yang kita didendangkan je, benda tu tak salah pun. Sebabnya memang betul ada keindahan ke benda-benda yang best memang ada. Tinggal lagi dia didatangkan berserta dengan tanggungjawab lah. Dengan kesediaan kita untuk saling membantu lah. Sebab dah kahwin, insya-Allah memang akan ada anak lah. Kan? Bila dah ada anak, benda tu memang saya suka yang nombor 1 lah. Yang paling saya suka nombor 1 tadi tu bila sentuh buat ilmu lah. Dia bukan saja ilmu penyusuan, tapi ilmu tu lah suami isteri tu. Ilmu parenting orang cakap kan. Jadi memang kehidupan seorang ibu bapa ni dia takkan sama dengan kehidupan orang bujang. Jadi bersedialah untuk menerima hakikat dan bagi saya ibu ni free ibu free ibu. Betul, free ibu. So pada yang nak kahwin, saya rasa ini hadiah yang sangat baik lah untuk masing-masing bersedia mentally lah orang cakap. Then baru kita sediakan furniture kita lah. Sebab macam tadi pun Puan ada cakap, ada bagi tahu macam mana nak menabung. So benda-benda macam ni ilmu yang sangat asas, basic yang sangat penting lah. So pada yang benda free kan, so download lah. Bagi orang cakap, baca apa yang Puan Mira tulis ni sebab ini bukan rekaan, ini pengalaman. So saya pun insya-Allah saya akan download lah lepas ni sebab saya baru tahu ada yang free ni. Okay. So tadi kita cakap nak untuk compliment yang breastfeeding A to Z kan. So yang itu sebenarnya ibu yang pertama kan. Itu bukan anak apa Puan? Ya. Pertama. Okay, so breastfeeding yang A to Z ni sebab saya nak keluarkan satu buku yang menyentuh tentang benda basic je. Dia bila baca buku tu, saya kongsikan secara menyeluruh daripada start anatomi, lepas tu masuk fisiologi, tapi sikit-sikit je saya terangkan dalam bentuk layman's term, bukannya dalam bentuk medical term, sebab saya sendiri pun bukanlah orang medical nak terangkan dalam bentuk yang medical. Jadi saya nak orang yang non-medical pun bila dia baca buku ni, dia faham macam mana susu terhasil, macam mana nak banyakkan susu, apa yang menyebabkan susu kering, sebab ini adalah masalah-masalah yang memang selalu sangat terjadi dekat ibu-ibu yang menyusukan. Okay, selalu sangat tanya kenapa susu saya kering, macam mana nak banyakkan susu. Dan dalam buku tu memang saya ada terangkan dalam bahasa yang mudah faham kenapa benda-benda terjadi. Sebab kita menyusu ni dalam Al-Quran pun ada sebut kita menyusu sampai 2 tahun. 2 tahun ni tempoh yang lama. Betul. Jadi kita nak hadap 2 tahun ni, kalau kita lebih faham perjalanan tu, insya-Allah akan jadi lebih mudah lah. Kita tahu macam mana nak atasi masalah-masalah yang bakal terjadi. Saya tidaklah kata kalau baca buku ni confirm korang akan senang, perjalanan korang akan senang. Tidak. Perjalanan dia punya liku-liku tu mesti ada punya lah kan. Sebab teori dengan realiti tu dia 2 benda yang lain. Tapi at least bila kita faham, kita akan jadi lebih mudah untuk kita kawal. Mudah untuk kita tahu apa penyelesaian yang pasti kita ambil. Dia sebab bila menyentuh, sebab ibu ni kita sebut ibu tu ilmu lah. Sebab bila ilmu pengalaman ni dia menyediakan kita pembaca utamanya yang belum lagi menghadapi situasi tu, at least dia dah bersedia dari sudut
akal dia tu, apa yang dia akan hadapi. Contoh sebab saya baca sekilas lah. Contoh macam ni cara memerah susu, menyimpan susu untuk apa yang pergi kerja macam mana memerah di tempat kerja, bekalan ke rumah pengasuh. Sebab benda-benda ni saya nampak baca tajuk pun dah praktikal. So dia ditulis dengan pengalaman dan saya tertarik dengan tajuk mitos dalam penyusuan. Kalau boleh kongsikan sikit malam ni, 2-3 mitos yang selalu orang cakap pasal menyusu ni. Bismillah. Kita orang Melayu kita dengan mitos memang tak boleh dipisahkan kan. Banyak sangat mitos yang kita percaya. Jadi dalam penyusuan makrifat ada banyak mitos yang memang pass down dari mulut ke mulut. Jadi contohnya macam antara mitos yang paling popular antara ibu-ibu menyusu ialah payudara sebelah kanan nasi, payudara sebelah kiri air. Jadi kalau bagi dia minum kena tukar-tukar kiri kanan sebab kalau dia bagi belah nasi je nanti dia terbegik, jadi dia kena minum kanan juga. So benda tu sebenarnya kurang tepat sebab satu sesi penyusuan untuk baby cukup dapat formula dengan high dia memang kena habiskan satu sesi dekat sebelah sahaja. Dia tak payah tukar-tukar nasi air. Tapi memang selalu First time saya dengar. Okay. Tapi saya memang selalu sangat dengar orang cakap, Puan Mira, mak saya cakap nasi kanan nasi kiri air kena tukar-tukar. Lagi satu, kalau kita selalu tukar-tukar, baby tak sempat nak habis 20 minit satu sesi penyusuan dah berat badan baby tak akan naik. Okay. 15 ke 20 minit satu sesi. Oh, okay. Lepas tu ada mitos yang selalu sekali ialah bila baby jaundice. Orang cakap bila baby jaundice ni kena berhenti menyusu sebab susu ibu tu yang menyebabkan jaundice. Tapi sebenarnya kuning. Kuning, betul, baby kuning. So ramai orang dia sangat susah hati bila baby tu kuning. Bukanlah saya nak kata ambil ringan hal kuning ni, tidak. Tapi ubat kepada kuning ni adalah menyusu. Memang kena menyusu dengan kerap. Jangan sekali berhenti bagi formula sebab nak turunkan kuning. Dia memang takkan jadi macam tu. Sebab dia memang kuning ni is satu yang natural sebenarnya, yang memang Allah dah buat macam tu. Jadi bagi je susu, jangan risau kalau baby kuning teruskan penyusuan. Tapi kena belajarlah juga sebab biasanya baby kuning ni dia akan banyak tidur. Jadi kena tahu teknik macam mana nak tutup dia, macam mana nak bagi dia susu kalau dia dah mengantuk sangat tu. Jadi jangan give up dengan penyusuan lah. Itu antara mitos yang kerap jugalah orang yang kerap orang kita percaya lah macam tu. Faham. So pada yang orang tak dapatkan lagi e-book ni, sebab saya suka bila macam Puan Mira cakap diolah dalam sudut bahasa senang cakap marahan lah, rakyat kebanyakan lah, bukan doktor, bukan pakar-pakar yang memerlukan istilah-istilah yang kita pun kadang apa dia cakap ni. Tapi ini memang daripada orang biasa pada orang biasa. Tinggal lagi Puan Mira memang mengambil kursus ni lah, breastfeeding ni. So bahasa pun mudah. So bolehlah dapatkan dengan e-book breastfeeding A to Z ni. Okay. Ini dua yang orang cakap berkenaan baby tadi. Kita cakap pasal ibu dan wanita lah. Tapi yang ketiga dan keempat ni dia lebih umum. E-book yang mana satu dulu kita nak start? Facebook dulu ke copywriting? Nak sembang yang mana? Boleh. Buku yang saya tulis lepas saya habis buku breastfeeding saya dah keluar. Lepas tu saya dapat idea untuk kongsikan pula tentang buku cara menjana pendapatan melalui penulisan dekat Facebook. Saya kongsikan buku ni sebab ini adalah apa yang saya sendiri buat juga. Sebab selain daripada jadi cikgu susu, cikgu mengajar susu, saya juga adalah seorang ghostwriter. Apa yang saya buat adalah saya bantu macam kawan-kawan yang ada bisnes, yang ada Facebook page tapi diorang tak sempat nak tulis konten untuk Facebook diorang, saya tolong tuliskan konten untuk diorang.
Jadi sebab tu dalam buku tu saya kongsikan macam mana untuk kita posisikan diri kita untuk orang yang berminat nak buat duit dengan menulis kat Facebook ni, macam mana nak posisikan diri sebagai seorang ghostwriter untuk tulis konten untuk orang. Macam saya, fokus saya lebih kepada penulisan konten lah. Saya tak ambil tanggungjawab jadi Facebook manager terus manage page ke tidak. Jadi saya memang akan tulis konten dan saya bagi je dekat klien dan terpulang pada dia lah, dia nak post kat Facebook ke, dekat dia punya blog ke, macam tu. Okay. Jadi kalau ikut waktu bila yang Wan mula terjebak lah kita nak cakap, sebab tadi kata tadi selepas jadi rumah bermula dengan dia tadi penyesuaian punya kursus. Jadi untuk yang ni pula serentak waktu yang sama Puan belajar ke dah start dari awal sebelum tu lagi? Tak. Saya mula jadi content writer ni actually masa PKP, masa tahun lepas lah, tahun 2020. Baru sangat ni. Sebab PKP ni memang bila COVID hit dunia ni kan, dia macam mengubah landscape dunia kan, dari segi pekerjaan. So macam membuka banyak peluang untuk kita bekerja daripada rumah. So macam dari situ saya memang dapat idea sebab bila COVID ni kita semua work from home. Suami saya pun ada dekat rumah 24 jam masa yang PKP pertama tu. Jadi saya tengok dekat Facebook ramai kawan-kawan yang dah berniaga, tapi diorang macam tak ada masa nak tulis konten untuk promote diorang punya barang dagangan tu. Jadi saya tolong. Tapi sebenarnya benda ni terjadi kebetulan juga sebab sebenarnya saya ni dulu saya seorang pengguna minyak zaitun dan saya ni macam saya suka benda-benda yang macam minyak zaitun, minyak habatus sauda. So saya suka tulis tentang minyak zaitun dekat Facebook saya. Lepas tu seller-seller minyak zaitun suka macam minta nak share saya punya penulisan tu. Kadang-kadang diorang tag orang dekat writing. So dari situ saya dapat idea, boleh lah macam offer servis kot, ada orang nak kan. Tapi memang saya punya klien mula dengan kawan-kawan lah. Diorang lah yang tanya, Mira boleh tak tolong tuliskan ni. Tapi itulah saya dapat idea tu. Dan bila saya join MSGA, saya bantu beberapa individu untuk tulis diorang punya e-book. Sekarang ni saya dah stop sekejap tulis Facebook sebab saya tengah fokus tulis ada diri e-book yang saya Nice. Okay, so itu tadi yang buat kat Facebook. So selepas tu berkenaan ni pula mudahnya copywriting 3 perencah tambah 1. Apa benda formula tu? Perencah apa tu? Garang, gula, kunyit ke apa? Okey, jadi bila kita dah terjebak dengan perniagaan online ni, biasalah kita kena pandai tulis copywriting. Jadi saya suka juga masuk kelas copywriting, saya nak belajar sebab saya ni orangnya yang saya tak suka guna template. Saya rasa template tu mengikat diri saya. Yes, dia limitasi, dia faham. Dia macam sama je. So macam no one should fix all. Jadi saya tak suka guna template. So saya masuk kelas copywriting untuk saya faham sendiri macam mana nak tulis copywriting. Jadi daripada kelas-kelas tu saya pun tulislah buku 3 perencah mudah tulis copywriting ni. Dan 3 perencah mudah ni pun sebenarnya kalau masuk kelas copywriting mana-mana pun mereka akan cerita tentang benda yang sama juga. Tapi saya perhatikan orang masih juga mencari buku-buku template untuk bantu dia orang copywriting. Sebenarnya tak perlu. Bila kita faham fisik ni, kita tak payah cari template dah. Kita boleh buat sendiri insyaAllah. Cuma kita kena praktis lah menulis, sentiasa menulis supaya kita dapat cari kita punya style semua kan. Macam tu. Okay. So kalau ikutkan waktu, yelah sebut tadi orang tu di rumah. Pembahagian masa je sebab yelah sebenarnya duduk rumah ni bagi saya lah dengan pengalaman kita work from home.
dia lagi mencabar lah sebenarnya dengan nak uruskan rumah tangga, dengan kerjaan, dengan macam-macam lagi kita nak besok. Untuk Puan Mira sendiri, jadual tu kalau boleh kongsikan lah untuk tip wanita yang so-called suri rumah utamanya. Macam mana orang cakap benda ni kita yang plan. So boleh kongsikan tak macam mana Puan Mira mengagihkan masa tu? Mana saya dapat membantu orang-orang yang kat luar sana. Wah, macam tu masa sekian-sekian. Puan Mira sendiri macam mana bagikan masa tu? Bismillah. Okey, sebenarnya saya ada kongsikan sikit cara saya bahagikan masa dekat dalam buku saya yang menulis dekat di Facebook tu. Saya ada tulis dekat bahagian belakang sekali, saya ada bagi bonus cara saya bahagikan masa menulis dengan buat benda lain. Tapi saya cerita juga lah sikit kat sini. Dan benda ni pun Okay. sebenarnya adalah apa yang saya belajar masa saya join Mary Kay tu. Biasalah kita perempuan dan macam-macam benda kita join. So saya join Mary Kay. Benda ni memang saya belajar dekat dalam Mary Kay dan saya sangat suka. So saya adopt apa yang diorang ajar tu dalam apa jua yang saya buat. So cara saya bahagikan masa, saya percaya sebagai manusia kita memang kena buat 5 benda ni. Kita kena buat me time, kita kena ada family time, kita kena ada masa untuk fokus pada kerja hakiki dan kita kena ada masa untuk kita fokus pada education iaitu sama ada kita baca buku atau kita kena belajar dan last sekali adalah untuk masa kita dengan Tuhan. So saya memang bahagikan masa saya setiap hari ikut 5 benda ni. So cara saya old school, saya guna planner. Saya tak suka guna apps dekat dalam handphone ke apa. So saya memang ada planner, digital planner. So setiap hari saya akan contentkan dekat warna dekat planner saya tu dengan 5 warna berlainan yang mewakili 5 perkara yang saya cakap tadi lah. So contohnya macam pagi pukul 4 sampai pukul 6 adalah masa saya dengan Tuhan, warna hijau. Jadi bila waktu hijau tu memang saya akan fokus untuk aktiviti hijau je lah. And then bila masuk pukul 8 hingga pukul 12, saya fokus pada tugas hakiki saya. Tugas hakiki saya suri rumah. Jadi zon, contohnya kalau biru 8 sampai 12 tu itu adalah zon hijau, zon biru itu zon kerja hakiki dan saya fokus pada kerja hakiki. So saya macam tu lah saya buat, saya colour planner saya 5 warna berlainan mewakili 5 benda tu dan saya just fokus on apa yang saya perlu buat ikut warna-warna tu. Macam tu. Dan saya pastikan dalam satu hari memang saya ada masa untuk education ni, sama ada saya baca buku ataupun saya masuk kelas-kelas mana-mana kelas live yang pertama ke apa yang boleh naikkan value saya, yang boleh buatkan saya belajar. Dan of course masa untuk me time lah. Me time ni biasanya saya tengok K-drama je. So saya bahagikan masa saya. Betul lah. Bila ada 5 benda tu, dia sebenarnya it's about balancing lah. Keseimbangan lah. Sebab kalau tak, sebab kalau kita bukan robot ayat kita tu, kita bukan robot tu, kita perlukan dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan benda-benda yang wajib kita buat. So kita boleh praktikkan lah pada yang masih lagi kacau bilau dengan jadual harian. So boleh-boleh lah orang cakap mulakan dengan jadual sendiri sebab kita tahu diri kita macam mana. So InsyaAllah benda ni sebenarnya kalau kita Google pun banyak, YouTube pun banyak. Tapi tinggal lagi nak tak nak tu atas diri masing-masing. Jadi sebenarnya perkongsian setengah jam kita ni sangat-sangat bermanfaat lah bagi saya yang first time dengar pasal mitos apa semua tadi tu. So saya nak bagi 2 minit lah pada Puan Mira untuk bagi kata-kata penutup kenapa korang kena dapatkan e-book yang dah dihasilkan. Bukan 1 tapi 4. Utamanya tadi yang percuma tu tadi tu. Yang percuma pun dah cukup bermanfaat dah bagi saya tu. Sebab bagi saya itu hadiah untuk orang-orang yang lagi-lagi yang pasal-pasal bertunang tu, korang baca lah e-book yang nombor 1 tu. Memang itulah realiti. Bukan sekadar honeymoon, bukan sekadar benda-benda yang best. Tapi hakikat nak terima dah dapat anak apa semua tu, sediakan dari sekarang. So saya serahkan Puan Mira untuk promote e-book 2 minit. Bismillah.
Okey, jadi macam yang tuan-tuan dan puan-puan semua dah dengar tadi, saya ada 4 ibu semuanya. 2 ibu yang berkaitan dengan penyusuan dan parenting iaitu breastfeeding A to Z dan juga 5 tips berpantang tanpa stres. Okey, 2 buku ni kenapa sangat penting untuk ada, terutamanya untuk yang newlyweds yang baru kahwin, yang tengah expecting nak ada anak tu semua, sebab apa yang saya kongsikan dalam ni adalah berdasarkan pengalaman saya sebagai seorang ibu dan juga pengalaman saya menjadi breastfeeding peer counselor, sebab saya dah jumpa banyak sangat masalah yang di luar sana yang ibu-ibu datang dan tanya pada saya untuk minta untuk diselesaikan. Okey, jadi jika anda nak berpantang tanpa stres, jika anda nak menyusukan bayi 9 tahun, carilah ilmu dan dan kalau tak tahu dekat mana, bolehlah dapatkan buku saya. Dan lagi 2 buku ialah tiga langkah mudah menulis di Facebook dan satu lagi adalah copywriting 3 rencah dan 1 formula. Okey, jadi kedua-dua buku ini pun adalah saya tulis berdasarkan daripada pengalaman saya sebagai seorang writer dan juga dari himpunan kelas-kelas yang pernah saya pergi. Jadi saya kumpulkan semua apa yang saya ada tu dalam satu buku. Niatnya memang adalah untuk membantu kawan-kawan yang baru nak naik sebagai online seller yang masih tercari-cari macam mana nak menulis. Sebab bila kita masuk bidang online ni, memang nak tak nak memang kita kena tahu selok-belok macam mana nak menulis. Sementara kita nak ada duit nak mengupah orang untuk tuliskan untuk kita tu, kita kena buat sendiri juga. Jadi untuk dapatkan buku-buku ni boleh pergi ke website saya booksbymirataha.com. InsyaAllah dekat sana boleh dapatkan semua buku-buku ni. Itu je lah dari saya. Selain Ibu, bolehlah promote benda-benda lain yang yelah, sebab bagi saya media ini dia sangat supportive lah. So saya bagi lagi ruang apa-apa yang Puan Mira nak promote berkenaan apa yang Puan Mira buat, bismillah. Okey. Jadi dan daripada saya punya website buku Amira Taha tu, boleh juga follow saya punya Facebook saya, Facebook personal saya Amira Taharuddin. Saya memang sangat aktif menulis lah dekat Facebook setiap hari. Kalau saya tak menulis pun, at least saya share something lah. Biasanya saya akan share simple recipe. Kenapa saya share benda-benda ni? Sebab selain daripada saya seorang cikgu susu dan juga penulis, saya juga adalah tim Aveni ni. Okey, Aveni ni ialah satu company yang mana kita ni memang membantu ibu-ibu yang nak memasak dengan cara sihat untuk anak-anak. Jadi kami sentiasa membantu ibu-ibu dengan menyediakan resipi-resipi sihat yang ringkas. Lepas tu kami juga ada jual rempah premix yang ibu-ibu boleh guna untuk masak dengan cepat nak dan dekat bulan puasa ni kan. So kita memang akan keluarkan paste masakan dan macam-macam lagi bentuk bantuan dan sokongan lah, terutamanya kepada ibu-ibu yang ada anak yang diuji dengan eczema dan sebagainya yang memang memerlukan nak kena jaga pemakanan. Jadi kami dekat Aveni ni memang kami bagi sokongan benda tu. Dan selain tu, saya juga adalah seorang American Beauty Consultant. Benda-benda yang saya masuk ni semuanya memang untuk perempuan lah, untuk orang kata membantu enrich women's life lah macam tu. Okay, jadi bila siapa yang ada masalah kulit yang nak consultation, bolehlah hubungi saya juga dekat saya punya Facebook juga Amira Taharuddin. Dan ataupun kalau rasa macam teringin nak join team Mary Kay, nak buat nak ada satu career dalam bidang kecantikan, boleh juga hubungi saya dan insyaAllah saya akan guide. Ya, itu je dari saya. Ada soalan daripada Dr. Rosmawati tu. Mungkin ni penutup last lah. Apa pendapat Puan berkenaan penderma susu ibu? Saya memang adalah seorang yang menyokong menderma susu ni ataupun dalam kata lain ibu susuan lah. Okay?
sebab dia adalah satu langkah yang bagus sebab memang ada setengah keadaan ibu-ibu memang tak dapat nak menyusukan anak tu sendiri. Okey, mungkin ibu tu ada masalah kesihatan yang memang menyebabkan dia tak dapat nak menyusukan. Tapi kita memang tahu susu ibu adalah susu yang terbaik. Jadi kalau anak tu ada ibu susuan, ini adalah sesuatu yang memang sangat bagus lah. It is the next best thing tau. Okay. Macam kalau dalam antara kami, okay, lactation counselor, memang kami akan suggest yang pertama ialah susu sendiri lah kan. Tapi kalau ibu tu tak boleh nak bagi susu sendiri, yang kedua memang dia kena cari susu dari ibu susuan. Kalau tak ada susu dari ibu susuan tu, yang ketiga dia kena, mungkin ikut pada kesesuaian umur bayi tu, kalau 1 tahun dan ke atas boleh consider susu segar daripada kambing atau lembu. Tapi ikut pada umur bayi, 1 tahun ke atas sahaja. Okay. Yang kalau dah benda tu pun tak ada, barulah last resort, baru kita cari susu formula. Macam tu. Jadi saya memang adalah seorang yang sangat menyokong kepada adanya ibu susu, tapi of course ambillah langkah sewajarnya. Janganlah putus hubungan terus dengan ibu susu tu. Ambillah details dia, kekalkan silaturahim sebab anak yang minum susu daripada ibu yang sama, dia orang adik-beradik. Jadi kalau ada ibu susu, jangan putuskan hubungan tu lah, kekalkan silaturahim. Itu pendapat saya lah. Maknanya memang kena, yelah sebab yelah kita manusia, susu formula tu kan susu haiwan kan. Itu the last choice lah. Janganlah manusia, selagi ada manusia tu kita usahakan untuk dapatkan susu manusia tu lah kan. Dan bila dah kenal manusia yang memberi susu tu, ibu yang tadi tu, kita kenalah ada hubungan. Janganlah sekadar memberi susu tu, ambil susu tu satu kan. Ayat puan ni adalah silaturahim dengan ibu susuan tu kena ada lah, sebab dia masa depan tu nanti takut-takut bila jelas ibu susuan tu dia banyak pula anak dia nak kahwin dengan anak kita kan, dah jadi satu isu kan orang cakap. Jadi benda tu dia kena tahulah siapa adik-beradik susuan dia tu, yang tadi yang kalau kata anak tadi tu kan. Dapat apa lah untuk silap. Betul. Dan Dr. Rosmawati pun ada sebut tentang breast milk bag. Betul. Sebenarnya memang kami pun memang tengah usahakan memang untuk tubuhkan breast milk bag ni. Terima kasih Dr. Rosmawati kerana mengikuti sesi live kami. Jadi Puan Mira, kita dah sampai ke penghujung dan terima kasih banyaklah kerana mengisi sesi IG Live sebelum Ramadan ni. Dan saya doakan apa yang kita usahakan ni, ya Allah berkati dan mudahkan, dan insya-Allah semoga lagi banyak ibu yang bermanfaat dihasilkan dan bantu lebih ramai orang hasilkan ibu konten dieting dia. Jadi terima kasih dan minta maaf atas segala kekurangan sepanjang sesi live kita. Kita jumpa lagi insya-Allah di lain masa. Okey, Man. Terima kasih. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.